jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Baik, auzubillahi syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Baik. Terima kasih pengurusi majlis. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Pengurusi Surau Ar-Rayyan. Larai itu nama tempat ni lah. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Ahli Jawatan Kuasa, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dan kasih sayangnya dapat kita pada malam ini kita bersama dalam program. Saya ingat kuliah hampir setiap hari apa kuliah sini, hampir Dan pada malam ini adalah malam kuliah untuk kita cerita tentang bulan Rejab. Hari ni berapa Jamadil? 13. Betul 15 Jamadil. Oh, tak lama dah. Apa dia? 2 minggu lagi. Jadi tuan-tuan, orang yang cerdik adalah orang yang memikirkan yauma la taksibu ghada. Memikirkan hari esok. Hari esok ni ada macam-macam esok. Ada yang esok lah. Kalau hari ni hari sudah. Hari ni hari Isnin. Subhanallah. Untuk wajah sendiri dia tak ingat. Hari ni Isnin, esok adalah Selasa. Ada esok yang mungkin lebih kurang 2 minggu depan. Ada yang esok lebih kurang macam kalau student dia fikirkan hari esok. Waktu dia belajar dia fikirkan masa depan kerjayanya. Ada esok yang selepas kematian. Jadi ada benda yang sangat besar. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluk bernama masa, times, masa. Allah sumpah dengan nama masa. Kalau tuan-tuan buka Quran, dalam mufradat ataupun perkataan-perkataan dalam Quran yang sebut tentang masa ni, ulama sebut lebih daripada 40. Thumma ba'da sawfa hina, ketika sebelum qabla, apa lagi, bil ashi wal ibkar wan nahar, pagi, al-lail. Tuhan sumpah dengan masa. Biasa kita sebut wal asri, asr, demi masa. Nama pun asri. Asri ini dia macam perahan. Asir, jus. Kalau kita pergi negara Arab kita sebut asir. Asir bertukal, asir lemon, asir, perahan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dia macam satu perahan yang keluar dengan lebat. Cerita tentang hujan. Bila orang sebut tentang hujan, dalam Quran ada teori hujan. Ada hujan yang disebut wa amtarna alaihi matara, dengan perkataan matar. Ada ketika digunakan istilah ghaith. Ada ketika digunakan istilah yang ma'an minas sama, air dari langit. Kadang-kadang peristiwa penyebutan ini berbeza, dan ada sebahagian ulama yang melihat rupanya ada sebab-sebab tertentu penggunaan bahasa-bahasa yang berbeza. Tentang Quran ni dia mukjizat. Bila dia ada susunan tertentu mesti ada sebab. Contohnya innamas sadaqati lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya fuqara wal masakin, orang yang layak menerima zakat, asnaf. Disebut satu-satu sampai 8. Wal muallafati qulub, macam-macam sebut.
disebut fuqara wal masakin. Lepas tu disebut wal amilina 'alaiha. Contoh, amil ranking nombor 3. Kita dah ingat Ibnu Sabil ranking nombor 3 ke? Orang yang berjuang fisabilillah ranking nombor 3 ke? Tiba-tiba amil. Ulama bincang. Lepas daripada fuqara, lepas daripada fakir, orang miskin, kenapa amil? Portion untuk amil penting. Nak menunjukkan operation untuk zakat penting. Dia bukan semata-mata, ya betul, kita akan argue kenapa zakat tak diagihkan dengan betul lah, macam-macam kita sebut. Tapi khudh min amwalihim, fi'al amar, yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan marah kalau orang datang untuk minta, sebab dia sunnah. Nabi suruh sahabat pergi ambil, kaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu tidak melingkar di kalangan orang kaya saja. Mu'adz, kau pergi ke Yaman, kau pergi ambil. Apa dia yang aku nak buat dekat Yaman ni? Ajar syahadah la ilaha illallah. Lagi nak kena ajar apa ni? Ajar tentang salat. Lagi nak kena ajar apa ni? Ambil harta daripada orang kaya untuk memberi sa'ilil lil marhum, kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi ada sebab-sebab. Nombor 1 fakir, nombor 2 miskin, mesti ada sebab. Jadi bila penggunaan bahasa ada ketikanya gunakan matar, boleh jadi rupanya hujan yang disebut dalam Quran dengan istilah matar itu ada hujan yang kurang apa? Kurang baik ya. Macam saya selalu bagi kuliah, saya selalu tanya, hujan tu semua rahmat ke ataupun ada yang hujan tak rahmat? Selalu saya tanya sahabat. Sebab ni bila musim banjir baru lepas. Tuan-tuan, hujan semua rahmat ke ataupun ada hujan yang tak rahmat? Ada juga yang tak rahmat. Semua rahmat. Subhanallah. Ini wali Allah ni. Betul lah tu kan? Ayat banjir dah sampai paha dah. Hujan lagi. Tuan-tuan nak suruh stop ke tuan-tuan nak suruh teruskan hujan? Mentang-mentang tak kena apa-apa kan? Macam mana? Baru ni saya ceramah kat Ijuk, baru kemarin dulu kat Ijuk. Saya sampai rupanya kampung yang kena depan sebelah sini, jalan sebelah sini, kampung tu tak kena. Saya pusing dulu kampung. Saya tengok kawasan ni, dia orang kata banjir tapi tak banjir. Jadi jemaah masjid ni okey kot. Rupa-rupanya sebelah sana semua, separuh daripada jemaah masjid tu semuanya mangsa banjir. Bila tanya soalan, hujan ni ada yang rahmat ataupun tak rahmat? Ataupun semua rahmat, ataupun ada sebahagian tak rahmat? Kebiasaannya jawapan, orang akan cakap semua rahmat lah. Tapi bila dalam masjid tu saya tanya, ramai jawab, ada juga Ustaz, ada juga Ustaz. Ada juga. Boleh jadi. Tetapi Nabi tidak menghalang turunnya hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Nabi suruh pergilah kepada al-akam, pergilah kepada tempat-tempat yang mana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, pergilah ke bukit-bukit, pergilah kepada wadi-wadi, lembah-lembah. Maksudnya waktu itu Nabi tidak suruh stop hujan, Nabi kata pergi. Dia rahmat. Tetapi ada ketikanya istilah menyebut wa amtarna alaihi matara dalam peristiwa Nabi Nuh alaihi salam, dalam peristiwa Nabi Lut alaihi salam. Jadi ada istilah-istilah dalam Quran yang kadang-kadang dia sebut, dia mesti ada maksud-maksud yang tertentu. Sama seperti bila disebut wal asri, dengan sebab asr, masa, nak menunjukkan perahan, waktu yang sangat penting. Kamu takkan boleh patah balik. Dalam syurga ni tuan-tuan, semua benda boleh minta. Setuju tak? Dalam syurga ni semua benda boleh minta. Siapa yang boleh minta segala-galanya dalam syurga? Siapa yang first class kalau dalam syurga? Selain daripada Nabi, selain daripada Rasul, siapa dia? Apa amalan yang paling dahsyat lah orang masuk syurga ni? Apa dia? Mati syahid lah. Tuan-tuan macam takut nak jawab. Mati syahid. Tapi orang mati syahid, sebahagian mengatakan bahawa dah masuk syurga dah. Sebahagian ulama kata dia belum masuk syurga, dia jadi burung-burung dalam syurga. Ini khilaf. Jadi walaupun dia jadi burung-burung dalam syurga, Allah pernah tanya, banyak hadis sahih, Allah tanya, wahai ahli syurga, tambah-tambah orang mati syahid, kamu nak minta apa?
saja azim, ta'zim Allah, saja membesarkan, nak menunjukkan dia dalam syurga, dia niat apa pun dapat dah. Dia niat apa, nak nasi kandang, dia niat nak tea life, semua dapat dah. Betul? Dia niat apa pun dapat, tapi saja kenapa? Apa yang kamu mau? Lalu jawapan orang mati syahid biasanya apa dia? Ini jawapan orang mati syahid. Untuk hidup balik. Ini orang jawapan orang mati syahid. Adakah dia hidup balik itu sebab dia tak seronok dalam syurga? Tak. Dia nak mati berkali-kali. Sebab dia sudah nampak pun syurga Allah. Siapa nampak syurga Allah? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tak tergambar oleh mata dengan telinga dia. Dia akan gairah untuk berebut masuk syurga Allah. Jadi, tuan-tuan, dalam syurga ada satu benda yang dia minta tak dapat. Itulah permintaan yang tak dapat. Minta nak kembali semula ke dalam dunia. Masa ni satu makhluk yang sangat luar biasa. Allah sumpah dengan macam-macam dalam Quran berkaitan masa. Dengan sebab itulah Allah bukan sengaja buat satu benda yang dia kekalkan sampai bila-bila. Bila berakhirlah benda tu, berakhirlah masa kita. Namanya hari qiyamah. Sebab itu Allah kekalkan matahari dan bulan. Sebab itu dan Quran menyebut faliqul isbah wa ja'ala laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Ada matahari, ada bulan. Kita ikut kalender qamariyah. Betul, orang perempuan ikut kalender qamariyah, nak tahu tempoh iddah, nak tahu salasata quru, 3 kali suci. Ikut tempoh iddah, nak raya. Kan? Faman syahida minkum syahra falyasum. Nak tahu bila nak puasa, tengok kalender qamariyah, kalender lunar. Tapi kita tak dapat nafikan matahari juga tempat untuk kita melihat ataupun mengetahui tempoh waktu. Dan Quran dia sebut dengan clear pula, sesungguhnya inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Tidak ada mana-mana kitab yang menyebut dengan clear bahawa setahun seperti mana dalam surah Taubah ini dia sebut dengan clear setahun ada 12 bulan. Walaupun pada zaman Arab itu ada lagi orang guna kalender yang setahun 10 bulan, ada kalender-kalender lain, tapi Quran dengan clear setahun 12 bulan. Dan apabila orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tentang anak bulan, yas'alunaka 'anil ahillah, turun ayat Quran, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kepada kamu tentang anak bulan, jawablah kepada mereka itu apa dia? Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Anak bulan ataupun bulan itu tempat penentuan tempoh waktu untuk kamu nak pergi buat haji dan sebagainya. Subhanallah. Jadi bulan dan matahari ni sampai bila-bila? Dia lari 1 second, 2 second. Kalau zaman Nabi lari 1 saat, sampai hari ni berapa saat dah lari? Allah saja cipta makhluk, dia fix. Allah kata 12 bulan. Dan cantik dalam Quran, perkataan bulan, syahrun, ada tertulis sebanyak 12 kali. Ini mukjizat Quran. Mukjizat Quran. Mukjizat Quran ada qati', ada taqti'. Jadi hari ini kita nak cerita bulan yang sangat hebat. Nama bulan itu bulan Rajab. Okey, baru nak masuk tuan-tuan. Saya bacalah hari ni kan, ada kesempatan tadi ada recording sikit, baca saya tengok, subhanallah. Isu tentang bulan Rajab ni satu isu yang panjang diperdebatkan oleh ulama. Panjang tuan-tuan. Rupa-rupanya panjang. Dia kita boleh bincang ada 2. Satu kita bincang hukum masail, ilmu masail. Kalau orang mengaji Diobandi, jemaah tabligh dia akan tahulah masail dengan fadail. Ilmu masail, fadail. Ini istilah yang ulama bahagi. Masail ni tentang hukum-hukum. Hukum apa, dalil macam mana, betul tak betul, ada orang kata hadis dhaif dan sebagainya. Ada orang kata hadis tu dhaif tapi naik darjat kepada hasan. Kami boleh tak beramai ni? Itu hukum masail. Banyak ustaz-ustaz dah mengajak kat sini kan. Hukum fiqah, hukum semayang macam mana, batal tak batal, muamalat sah tak sah, itu masail. Ataupun sebahagian lagi hukum fadail, iaitu hukum tentang kelebihan. Semua orang dah tahu dah semayang tu bagus. Kami pun dah tahu dah ada kelebihan puasa. Kami pun dah tahu dah kelebihan buat benda sunat. Kami nak tahu ganjarannya berapa pula. Betul tak? Jadi dalam hari ni tuan-tuan, saya pun tengok-tengok macam banyak juga nak cerita ni.
Sebab dia ada pertentangan yang sangat besar. Bukan yang tentang tu antara dua orang ustaz besar, bukan. Dia antara melibatkan banyak ulama-ulama hadis yang kita pun setuju mereka ini adalah ulama besar. Kita setuju mereka ni ulama. Yang kata A pun kita setuju, yang kata B pun kita setuju. Dia bukan kita kata dua orang ustaz, satu ustaz Ashraf, satu lagi ustaz Tok Imam Surau. Ada. Yang tu bukan ulama. Yang tu bukan ulama. Ni imam kibar. Jadi bila dia buat keputusan, kita pun respect dengan pandangan mereka. Jadi saya sebut satu-satu. Mai daripada mana cerita tentang bulan Rejab ni. Sebab kita nak beramai tuan-tuan, kita tak mau jadi orang yang rugi. Dan kita pula tak nak jadi orang yang tak cerdik. Beramai tapi tak tahu sebab apa beramai. Dan kita pula tak mau jadi orang yang beramai rupa-rupanya tak kena gaya. Beramai yang tak tepat. Kita ingat kita betul, rupanya kita salah. Rupanya kita salah. Sebab itulah ulama menyebut orang yang mana belajar, kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min, menuntut ilmu lebih baik daripada salatul rawatib. Solat-solat yang sunat lebih baik. Orang yang solat sunat dalam keadaan alim lebih baik daripada orang yang sunat dalam keadaan tidak alim. Kenapa bezanya? Ada bezanya. Saya bagi contoh lah, banyak benda tuan-tuan, banyak benda. Ada benda yang kaedah Islam menyebut dalam kaedah hukum fiqh, banyak buat amal, banyak dapat pahala. Betul? Buat 10 dapat 10, kan? Buat 2 dapat 2. Tapi kalau orang alim, dia akan mengetahui ada sebahagian buat sikit lagi bagus daripada buat banyak. Ada. Ambil wuduk pagi-pagi, istinsyaq wa istinthar. Ada orang ambil wuduk, contohnya ambil wuduk, dia ambil banyak, dia ingat dapat banyak. Tak. Orang yang ambil dengan tepat dan qil, dengan sedikit, wara', orang itu lebih baik. Orang cerdik, orang faqih, itu beza dia. Orang yang mengambil, dibincang ulama, Imam Nawawi bincang tentang masukkan air ke dalam mulut, istinsyaq wa istinthar, masuk air dalam mulut, masuk air dalam hidung. Ini sunnah. Haji kena buat. Bangun pagi buat benda ni. First kali basuh tangan. Kalau zaman Nabi, Nabi ajar satu-satu. Jangan kamu masukkan tangan kamu dalam bekas, kerana kamu tidak tahu aina batat, di mana dia tidur. Tangan kita ni duduk kat mana malam-malam. Basuh, jangan. Orang dulu ambil wuduk dalam bekas cebok. Cebok atau cebok? Orang Putrajaya ni cebok. Cetong. Kelantan, gayung. Gayung. Dia panggil qadah lah, macam qadah. Tu kedah tu kolej lah, qadahun. Ambil bekas, celup dalam bekas bekas cebok tu. Boleh tak ambil wuduk? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh niat tangan itu sebagai gayung, boleh. Dia bukan musta'mal. Tak apa, itu kita cerita hari lain. Tapi nak bagi tahu, permulaan ambil air, jangan celup, basuh di luar. Kita tak apa, dah duduk Putrajaya, semua jenis ayak, huluk tangan je, ayak automatik keluar, betul tak? Semua jenis rumah canggih kan, macam Masjid Shah Alam kan? Huluk tangan, ayak turun, basuh tangan, kemudian nak masuk air dalam mulut, dalam hidung. Ulama bincang tentang masuk sekali dalam mulut dengan hidung sekali ke, ataupun 3 kali mulut, 3 kali hidung berasingan. Sampai macam tu. Nak masuk 3 kali mulut, kemudian 3 kali hidung berasingan ke, ataupun masuk mulut dan hidung sekali gus. Macam mana? Tuan-tuan selalu ambil wuduk macam mana? 3 ni. Sekali ke hidung, buat tak tahu ke hidung? Istinsyaq, istinthar. Ni sunnah ni. Bukan air masuk hidung kat luar ni, dia masukkan sedikit sampai kita rasa kat sini. Bagus. Pagi-pagi bangun. Anas bin Malik kata, kerana di situ ada syaitan. Itu bahasa orang dulu. Sebahagian ulama menyebut mungkin kuman. Ambil, bersihkan hidung. Masuk mulut, masuk dalam hidung, keluarkan. Kalau Ali bin Abi Talib, keluarkan tangan kiri. Masuk tangan kanan, keluarkan tangan kiri. Allah. Ulama kata, orang yang faqih, orang yang alim, dia akan ambil mulut dan hidung sekaligus 3 kali. Lebih afdal daripada orang yang ambil 3 kali mulut, 3 kali hidung berasingan. Subhanallah. Benda tu pun ulama bincang sebab orang faqih. Semayang qabliyah subuh,
Afdal baca solat sunat qabliyah subuh baca panjang baca pendek? Bekas sembahyang fardu subuh, qabliyah subuh. Afdal baca pendek qabliyah subuh. Sembahyang subuh baca panjang lah. Qabliyah subuh afdal bacaan pendek. Ada ayat Quran yang disebut tentang hadis-hadis tersebut. Imam Nawawi dalam Al-Azkar menyebut pakai ayat apa yang nak dibaca. Tapi kalau kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, bas, alhamdulillah. Itu lebih baik daripada orang yang baca panjang-panjang qabliyah subuh. Subhanallah, kaedah menunjukkan bahawa kalau orang tu bijak, orang tu alim, boleh jadi betul kata Imam Syafi'i, orang itu pahala lebih banyak. Baik, tak apa. Jadi kita pun nak tengok bab Rajab ni. Rajab ni datang daripada mana? Bila Quran menyebut sesungguhnya setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Inna 'iddata asy-syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Setahun ada 12 bulan. 4 bulan daripadanya dinamakan bulan-bulan haram. Apa maksud haram? Mahrumat. Bahasa mudah kita faham, haram ada banyak maksud. Haram itu sesuatu yang dihormati. Al-haram, tanah al-haram, tanah yang dihormati. Banyak perkara yang dilarang di tanah haram ketika waktu ihram. Betul? Banyak benda yang kita larang. Dan tanah haram itu sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang non muslim. Jadi dia satu benda, satu peristiwa yang Quran bagi tahu 4 bulan adalah 4 bulan yang mulia. 4 bulan haram. Apakah 4 bulan ni? Apa dia bulan ni? Okey, Rajab confirm lah tajuk hari ni kan. Takkan nak cerita Ramadan. Okey, Rajab lagi. Rajab lagi. Syaban lagi. Ramadan lagi, Muharram. Oh, alhamdulillah. 2 betul, 2 salah. Apa bulan dia? Okey, bulan dia adalah bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Lagi bulan Dzulhijjah. Lagi bulan tak apa, jawab dia tak kira KPI. Bulan Muharram. Bulan Muharram. Lepas tu bulan apa lagi? Satu lagi? Bulan Rajab lah tajuk kita. Thalatha mutawalian, 3 bulan yang bergandengan dan 1 bulan berasingan, iaitu bulan Rajab. Dzulqa'dah 11, 12 bulan 1. Bulan Rajab bulan nombor 7 kalau tak ingat. Nombor 7 kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab bulan nombor 7. Jadi tuan-tuan, kalau tak ada lagu kita pun tak hafal. Betul? Alhamdulillah ada lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi ada maksud-maksud. Ada ulama sebut, contohnya Imam Sakhawi, dia ada kitabnya Al-Mashhur fi Asma'il Ayyam. Dia letak nama-nama bulan ni dengan sebab-sebab tertentu. Satu dengan pengalaman orang Arab, dengan pengalaman yang mereka lihat. Sebab itu letak nama Muharram. Sebahagian mengatakan Muharram itu yang disucikan. Imam Sakhawi kata Muharram itu sesuatu yang mana orang haram buat berperang. 3 bulan ni mereka haram perang, tak boleh mula perang. Walaupun ada sebahagian ulama kata Nabi perang Taif berlaku dalam musim bulan haram. Sebenarnya bukan Nabi mulakan perang dalam bulan haram, Nabi mulakan perang lebih awal, tetapi perang itu berlanjutan sampai bulan haram. Jadi orang Arab dia respect 4 bulan ni. Kalau kita tuan-tuan 4 bulan ni, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, duk berkelai lagi. Ini SPR kena ambil tindakan, jangan buat pilihan raya dalam 4 bulan ni. Ada orang SPR kasihan kerja SPR sini kan. Ada orang tanya, "Ustaz nak buat bulan berapa?" Bulan haram jangan. Jangan, sebab orang Arab dia respect. Dia hormat. Sebab apa? Sebab ini satu benda yang mereka ada perjanjian sesama mereka. Orang Arab dia terikat dengan perjanjian. Sebab itu bila mereka langgar perjanjian, mereka boleh perang terus. Perang terus. Jadi kita ingat 4 bulan ini adalah 4 bulan yang sangat mulia. Sebab itu ulama sebut, macam Imam Sakhawi, dia sebut bulan Safar itu apa dia? Okey, bulan Safar bermaksud kosong. Ada sebahagian mengatakan kerana rumah-rumah mereka kosong sebab mereka baru keluar berperang pada bulan Safar. Bulan Safar bila? Muharram, Safar, lepas dah. Lepas dah. Gaduh tak bulan Safar itu?
Tak ada. Alhamdulillah. Bulan Safar berang, jadi rumah kosong. Sebahagian menyebut Safra ataupun Sifir kosong sebab 3 bulan tak bergaduh. Bulan Safar adalah bulan bersih daripada dosa. Subhanallah. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Kemudian bulan Rabiul Awal, ada yang menyebut Rabiul Awal itu adalah irtiba', iaitu orang yang tinggal keramaian dekat satu-satu daerah, ataupun sebahagian menyebut Rabi' itu musim bunga. Sebab itu Rabiul Awal, Nabi lahir dalam bulan Rabiul Awal, musim bunga, menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Jumad, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, ataupun dipanggil Jumadul Ula, Jumadil Akhir, iaitu sesuatu yang mana membeku, air yang beku. Jamad, jumud, membeku. Ini antara sebab-sebab perkataan yang mereka nampak dalam suasana mereka duduk waktu dekat tanah Arab. Sebab itu bila mereka rasa panas dalam bulan Ramadan, mereka menamakan Ramadan dengan menamakan bulan yang panas itu dengan nama Ramadan. Ramadan bermaksud panas yang bersangatan. Ramadan. Jadi apa maksud Rejab? Rejab, terjib, artinya menghormati. Dalam bahasa, kalau kita nak katakan plural, Arjab, Rajabat, bulan pertengahan tahun, yang mana orang melakukan ziarah ke Baitullah sehingga orang mencari apa hikmah. Bulan haram ada 3 bulan yang bergandingan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Tiba-tiba Rajab duduk berasingan. Apa sebab Rajab berasingan? Sebahagian menyebut afdal untuk melakukan umrah dalam bulan Rajab. Kerana apa? Kerana Rajab ini seolah-olah macam ada gap sedikit dengan musim haji. Nak bagi kelonggaran. Kalau tidak, orang baru pergi saja haji, baru pergi umrah, tiba-tiba dah musim haji. Ataupun orang baru saja musim haji, tiba-tiba nak pergi umrah dah. Jadi dia bagi gap sedikit, letak dekat bulan yang tengah, bulan yang nombor 7. Sebahagian menyebut Rejab itu digabungkan dengan nama Sya'ban, Rajaban. Ini nama-nama yang ulama letakkan. Tak apalah, saya ingat nama-nama ni tuan-tuan, kalau nak kupas Imam Sakhawi tulis panjang, tetapi kalau kita kupas kita pun tak dapat apa-apalah. Walaupun ada nama-nama Rejab yang lain, ada yang disebut Rejab dengan bulan Al-Fard, Rejab dengan bulan Al-Asam, bulan meninggalkan peperangan, dan ada juga menyebut dengan Rejab Syahrullah. Yang ni yang orang selalu sebut Rejab adalah bulan Allah. Ada perbincangan hadis dalam bab ini. Betul tak? Ada hadis yang menyebut Rejab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Jadi benda ini ada perbincangan hadis. Tak apa, kita masuk satu-satu. Habis kita tak mau cerita dah. Babul Qaidah, apa maksud Qaidah? Qaidah itu bermaksud duduk. Orang tengah duduk, tengah get ready nak menyambut orang-orang haji. Ini pengalaman mereka. Jadi mereka namakan bulan-bulan ini dengan nama yang mereka nampak. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut satu-satu tuan-tuan. Baik. Ada satu hadis daripada Sahih Bukhari yang menyebut az-zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallah as-samawati wal ard. Panjang hadisnya. Nabi kata apa? 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Hadis Sahih Bukhari. 4 bulan daripadanya adalah bulan haram. 3 daripadanya mengikut kaedah, iaitu mengikut turutan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat adalah Rejab Mudhar, terletak di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bulan Rejab adalah bulan yang kami, apabila seseorang itu melakukan dosa, maka dia dianggap dosa yang lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengambil kata-kata Ibnu Abbas bahawa bulan Rejab, bulan yang mana siapa buat amal dapat pahala lebih, siapa buat dosa dapat dosa lebih. Tuan-tuan nak masuk bulan Rejab ni, nak banyak amal ke banyak dosa? Dalam mazhab Syafi'i, kalaulah seseorang melakukan kesalahan, contohnya diat, hukum ta'zir. Kalau hukum hudud, nama pun hud tu had bermaksud dia fix. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Contoh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Dia 100 sebat, dia tak boleh 101, tak boleh 99. Hudud dia fix. Tetapi ada satu nama ta'zir. Ta'zir ini mengikut kebijaksanaan pemerintah.
Hari ni dia bagi kena bayar 100%. Tiba-tiba dia kata kena diskaun 80%. Oh, potong. Itu ta'zir itu. Siapa kerja polis? Oleh trafik. Baru ni kan kita bayar saman. Tuan-tuan tak perasan? Tak pernah lah ketua polis kata hari ni kita ta'zir mengikut ijtihad kita. Kemah ketua polis kan kalau cakap ta'zir. Ta'zir lah mengikut pemerintah, kebijaksanaan pemerintah. Jadi kalau dalam musim bulan Rejab, dalam mazhab Syafi'i, kalau ada kesalahan yang bersifat ta'zir, kami akan naikkan sedikit kali ganda. Maksudnya tak dapat 80% lah, mungkin 150%. Lagi mahal. Contoh. Ini mazhab Syafi'i sebab berdasarkan kepada kefahaman buat baik tuan-tuan dalam bulan Rejab dapat pahala lebih, buat dosa dalam bulan Rejab dapat dosa lebih. Dia simple je. Tuan-tuan buat dosa dekat tanah haram dengan buat dosa dengan tanah tak haram ni, mana dosa lagi berat? Tanah haram Mekah, tuan-tuan buat dosa dekat tanah haram dengan buat dosa dekat tanah tak haram ni lah. Putrajaya, mana dosa lagi besar kalau buat dosa? Tanah haram. Kalau buat pahala, buat amal, tanah haram. Sini kurang kan? Sama. Tuan-tuan buat dosa dalam masjid dengan luar masjid, sama tak? Dia kan? Tuan-tuan buat dosa dalam masjid dengan luar masjid, sama tak? Dua-dua dosa lah, betul sama. Tapi mana lagi besar dosa kalau buat dosa? Dalam masjid dia ada adab dia. Sebab itu kalau kita mengaji i'lamus sajid, hukum hakam tentang sajid, tentang masjid, dia bincang detail tuan-tuan. Mana nama masjid tu? Nama masjid tak tu? Anjung tu masjid tak? Yang ni masjid tak? Tak. Tuan-tuan wilayah ke tuan-tuan Selangor? Saya tengok macam map tadi sempadan. Kalau tuan-tuan lari sana, tuan-tuan ikut fatwa Selangor lah. Lari sini tuan-tuan ikut wilayah lah. Bab penentuan masjid pun khilaf. Bukan setakat khilaf di kalangan ulama, dalam bab fatwa pun khilaf. Kalau wilayah, mana-mana surau, mana-mana masjid yang operationnya macam masjid, ada tok imam, tok bilal, laung azan, hidup macam masjid, dia bagaikan masjid. Cuma kerajaan bila tak bagi dia buat Jumaat, dia tak boleh buat Jumaat sebab Jumaat mengikut arahan pemerintah. Okey, jadi dia boleh buat tahiyatul masjid tak? Jadi hukum lah. Sini tuan-tuan buat tahiyatul masjid ataupun tidak? Saya kena tanya tok imam sini sebab dia mazhab wilayah. Okey, buat. Habis yang mana surau? Kalau semua surau hidup macam biasa. Yang dinamakan surau atau musalla adalah surau Petronas, surau IOI Mall, tak ada laung azan macam hari ni. Tapi bagi Selangor pula khilaf. Selangor dia lihat kepada pewakaf. Pewakaf. Kalau orang yang wakaf tanah itu niat surau, dia tak jadi masjid sampai bila? Sebab aku wakaf khas. Dia kata, aku wakaf khas. Aku nak surau. Aku wakaf jadi masjid. Jadi ini adalah persoalan pemerintah. Tak apalah, ini cerita pasal hukum masjid. Hukum masjid ni kalau kita ada penceritaan, ada ustaz mengajar hukum masjid, sedap. Tentang tahiyatul masjid, tengah ada kuliah nak tahiyatul masjid ataupun tidak, wanita dalam haid duduk kat luar tu boleh ataupun tidak. Kami nak join program hari tu, program gotong royong. Kami tak mau basuh dalam masjid, kami nak basuh dekat luar masjid, tandas masjid, boleh ataupun tidak. Ahkamus sajid, hukum hakam masjid ni sangat bagus untuk kita belajar sebab kita selalu main masjid. Tak apalah. Jadi bila kita sebut dosa ni tuan-tuan, pun ada dosa ketika mana buat dalam masjid dan dosa ketika di luar masjid. Sebab itulah ulama menyebut bulan Rejab adalah bulan yang ada kelebihannya berdasarkan kepada ianya adalah bulan-bulan haram. Dan ada hadis-hadis antara pandangan ulama yang mengagungkan bulan Rajab, kerana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, Nabi kata apabila sahabat Nabi dia tengok Nabi banyak berpuasa bulan Syaban, lalu mereka tanya kat Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa dalam bulan Syaban?" Nabi cakap, bulan Syaban adalah banyak orang lalai, dia lupa nak amal sebab dia terlalu sibuk dalam bulan Rajab dan bulan Ramadan.
Nabi tak cakap secara direct, tapi signalnya seolah-olah Rejab pun ada kelebihan. Okey? Jadi berdasarkan hadis ini, ulama pun mula cari hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan Rejab. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bila dia tengok ayat tentang kelebihan Rejab, saya sebut tentang ulama punya pandangan kelebihan Rejab. Dia menyebut Nabi menyifatkan Rejab itu adalah bulan Allah. Ini pandangannya. Okey, jadi ada ulama yang mengatakan hadis berkaitan dengan Rejab bulan Allah itu hadisnya okey, boleh diterima. Namun ada sebahagian kata Rejab bulan Allah itu hadis yang tak kuat. Itu sebahagian pandangan ulama hadis juga. Imam Tabrani dalam riwayat Anas bin Malik, dia pernah berkata bahawa doa yang selalu dibaca oleh Anas bin Malik dan oleh imam-imam Putrajaya kita juga ni, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dia dalam Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini walaupun hadis dhaif, tetapi dia adalah bersifat doa. Bila berdoa, kita tengok maksud doa tu. Maksud doa tu okey tak okey? Okey. Kita minta panjang umur sampai Rejab, panjang umur sampai Sya'ban, panjang umur sampai Ramadan. Jadi boleh tak doa walaupun hadis ini dhaif? Boleh. Tapi kita bagi tahulah ini doa hadis dhaif. Sebab apa? Sebab ada doa yang tak ada hadis langsung. Contoh, doa dapat bonus. Betul. Doa dapat keluar duit KWSP. Contoh. Kan? Itu tak ada hadis langsung. Boleh doa tak? Boleh doa. Doa dapat apa? Berjaya SPM. Boleh tak? Maksudnya okey tak? Maksudnya okey? Silakan. Silakan. Tak ada masalah. Okey? Jadi doa ini walaupun ulama menyebut ianya dhaif, tetapi boleh diamalkan. Saya kena sebutlah tuan-tuan. Sebab hari ini lagi ada orang baca, orang main tegur tu imam baca hadis dhaif. Bukan saya nak kempen suruh amal benda dhaif, tetapi keharusan, maka kita kena menyebut tentang keharusan benda ini. Baik, Imam Baihaqi pernah menyebut kata-kata Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i pernah menyebut riwayat daripada Imam Syafi'i ada 5 malam yang doanya mustajab. Ini hadis masyhur. Betul? Tuan-tuan pernah dengar doa yang mana disebut antaranya malam Jumaat. 5 malam yang doa yang makbul, mustajab. Sebahagian kata ini bukan hadis, tetapi berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal ribuan hadis. Dia faham 5 malam doa mustajab, antaranya malam Jumaat, antaranya malam hari raya Aidil Fitri, malam raya. Kan waktu kita tengah duk ketupat tu kan. Makbul doa. Malam hari raya Aidil Adha, malam pertama kata Imam Syafi'i bulan Rejab. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? 2 minggu lagi. Kena peringatlah. Malam pertama bulan Rejab dan juga malam nisfu Sya'ban. Ini dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Baik. Ibnu Asakir, ini Ibnu Asakir pun meriwayatkan. Dia kata daripada Imam Syafi'i. Dia kata daripada Abi Umamah tentang 5 malam tersebut. Malam raya puasa, malam raya haji, malam Jumaat, malam nisfu Sya'ban dan juga malam pertama bulan Rejab. Tapi kita kena faham kaedah ni tuan-tuan, dalam kita nak sebut kelebihan-kelebihan bulan, dapat apa, dia tidak boleh semudah kita mereka-reka. Barang dulu tuan-tuan, ada kaedah menyebut al-fadilah tu'khadhu minal khabar. Kelebihan diambil daripada hadis. Dia tidak boleh pandai-pandai. Siapa sembahyang Jumaat, insya-Allah dia akan dapat 100,000 kali ganda. Tak boleh. Who are you untuk cakap dapat 100,000 kali ganda? Sebab dia melibatkan janji, wa'id. Janji Allah. Ini benda yang tak boleh mereka. Jadi kita pun kena tengok jugalah. Betul tak betul ini? Ada hadis Rejab yang sangat banyak, ada ketikanya dia punya ganjarannya berlebih-lebihan daripada yang sepatutnya. Sebab itu ada kaedah ulama hadis menyebut innal wa'du bis-thawabil 'azim. Kalaulah satu benda tu amalannya kecil tapi janji pahala dia besar sangat, ataupun awil wa'id bil 'adzabi syadid, amalan tu amalan kecil pahala besar sangat, dosa kecil tapi dia punya azab tu besar sangat, nak bagi orang takut.
Kan kita nak bagi orang takut, buatlah ni habis lah. Macam kita sebutlah apa yang selalu orang duk tanya dekat internet, ustaz betul ke time azan kalau kita baring apa jenazah kita berat? Kita pernah mendengar kan, time azan kita baring jenazah kita berat. Tuan-tuan, nak bagi orang takut pun janganlah menipu. Tak ada. Tuan-tuan, Tok Imam, Tok Bilal azan dalam keadaan baring, boleh tak? Dia hari tu dia buat relax, dia rasa macam siapa pun tak ada, tengok aku seorang yang main awal ni. Pula KP pula, dia pun relax baring-baring. Allah, boleh? Mana Tok Bilal? Itu kan tahu kan? Mana Tok Bilal? Boleh? Semalam saya bincang tentang sunnah kifayah. Kita cerita fardu kifayah, kami bincang semalam dekat UK Bistari, sunnah kifayah. Salah satu sunnah kifayah. Fardu kifayah kita buat, orang lain tak payah. Kan? Kita buat, orang lain tak payah. Yang selalu kita duk sebut, orang lain buat, kita tak payah. Lebih kurang lah. Okay? Kalau sunnah kifayah kita buat, orang lain pun dapat pahala sunnah. Antaranya azan lah. Azan boleh tak kita buat secara harmoni? Macam nasyid? Boleh? Macam nasyid? Azan ambil Tok Bilal 10 orang. Yang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sama pula Allah. Boleh? Soalan ni. Boleh? Ataupun pegang speaker buat ramai-ramai, buat akapela apa? Jangan goya kan? Allah, dia ni buat suara satu, dia ni buat soprano, dia boleh? Itu nama bid'ah. Tak boleh lah. Seorang buat, lain tak payah. Kalau tidak, lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal lastahamu. Kalau kamu mengetahui saf awal, kalau kamu mengetahui kelebihan jadi Tok Bilal, kamu akan buat pilihan raya. Besar pahala Tok Bilal. Besar. Kalau kamu mengetahui kelebihan jadi Tok Bilal, laungkan azan. Kalau macam tu Tok Bilal dalam azan, saya pun nak dapat pahala jugalah. Satu hari dengar 5 azan maghrib saja. Macam mana? Jadi seorang buat, orang lain pun tak payah. Tak apalah. Saya nak sebut apa tadi pasal pahala buat sikit pahala besar sangat. Jadi ada sebahagian hadis dalam bab rejab, dia menyebut dapat pahala yang berlebih-lebihan sehingga disebut hadis itu tidak kuat. Macam-macam, ada yang kata dapat 100,000 kali ganda 100,000 kalau dia beramal dalam bulan Rejab, dapat 100,000 berpuasa, 1,000 hari berpuasa, macam tu lebih kurang. Dia bukan ulama nak tengok dia tu dhaif ke sahih, dia boleh bau. Ni macam bau-bau tak kena ni. Dulu kami sekolah agama, tuan-tuan, makan dalam talam, dalam dulang. Bukan dalam dulang, tepi dulang lah, makanan dalam. makan. Jadi kami ni senior buat hadis. Zaman dulu kami dah buat hadis lah, lebih awal daripada hangpa semua. Siapa basuh talam umpama membasuh Masjidil Haram. Dulu tanya astagfirullahalazim. Maka ta'ala yang muta'ammidan falyatabawa maq'ada minan nar. Siapa yang tipu atas nama Nabi, dia berdusta atas nama Nabi, dia tempah tempat dia dalam neraka Allah. Jadi kita dulu. Jadi senior tak basuh junior basuh kami dah basuh dah dulu Masjidil Haram. Jadi junior pula basuh. Tak boleh nampak pun dah nampak macam tak betul. Dia bukan tak payah nak tengok siapa perawi ke, tak payah tengok, bau pun boleh agak. Jadi ada hadis-hadis yang mana dia sebut tentang Rejab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Hadis itu sebahagian menolak dengan kuat. Tapi sebahagian kata masyhur hadis itu boleh diterima dengan syawahid-syawahid yang lain. Sebab maksudnya pun bukanlah satu maksud yang buruk. Allahu a'lam bissawab. Saya bukan ulama hadis lah pada malam ni, saya nak cerita tentang hadis, tapi dia terpaksa bila bab fadilat kita kena sebut. Okay? Hadis-hadis yang tidak sahih berkaitan bulan Rajab, seperti mana bulan Rajab fadlu syahr Rajab ala syuhur ka fadlul Quran ala sairil kalam. Kelebihan bulan Rajab berbanding bulan-bulan lain seperti mana Al-Quran, kelebihan Al-Quran berbanding semua jenis kalam. Tuan-tuan nak azan dulu. Saya tambah tak lama. Saya sampai pukul berapa? Tuan-tuan lah dengan azan, sila. Azan. Saya tambah sikit ya. Bila jangan baring pula. Boleh nak baring? Boleh, tak masalah. Boleh, cuma tak dapat pahala sunat lah. Sedap berdiri.
Baik tuan-tuan, sikit lagi. Saya sebut tadi. Okey. Okey, baik. Boleh? Okey, baik. Saya sebut tuan-tuan tentang fadilat ni sebab kita saja ambil sedikit manfaat untuk kita belajar macam mana perjuangan ulama dulu begitu teliti dalam melihat kepada teks-teks hadis sebab nak menjaga agama. Saya ingat satu buku John L. Esposito, dia karang tentang agama ni. Dia karang buku, dia banding Islam dan juga Kristian, dia banding. Salah satu kelebihan Islam dia menyebut ialah ada ilmu mustalahul hadis. Dia menyebut, dia melihat banyak agama Nasrani dan Yahudi ni, mereka lagi banyak khilaf daripada kita. Kerana mereka tidak ada disiplin dalam menjaga teks-teks agama. Disiplin. Akhirnya berlaku banyak bid'ah dalam Kristian ni kita. Sebab betul. Tapi kita, alhamdulillah, ada ulama yang menjaga. Kawan ni pernah bohong, dia ni letak kredibiliti macam mana. Kawan ni hafazan tak kuat, okey, tak kuat macam mana, tarafnya macam mana. Dia ni pun kuat, tetapi ada ketikanya kadang-kadang dia boleh terlupa. Hadis waktu dia muda okey, waktu dia tua dia tak berapa okey. Ilmu ni tuan-tuan menjadikan agama kita terpelihara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia nak main cacah marba pun adalah sedikit, tapi sawadul azam. Kita ada majoriti ulama yang mustahil. Mereka semua duduk pakat-pakat, ramai-ramai. Dia kaedah, ada kaedah. Ulama bukan maksum tuan-tuan. Ulama buat silap tu biasa. Tuan-tuan nak baca hadis akhir zaman ulama begitu, silakanlah tuan-tuan. Ulama pun silap, orang tak ulama lagi silap. Okey, tak apa. Tapi dia bukan maksum. Cuma mustahil kalau mereka duduk ramai-ramai, pakat-pakat, satu dunia lah, pakat-pakat kumpul ulama, jom kita tipu orang Islam. Mustahil. Ini kaedah. La tajtami'ul ummati 'ala ad-dhalal. Kalau faham kaedah ni, tuan-tuan akan rasa alhamdulillah. Kalau tak faham kaedah ni, tuan-tuan akan macam-macam komplain lah. Tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Tidak akan berkumpul. Sebab Nabi pernah Quran sebut, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Siapa yang yushaqiqir rasul, yang berlawanan dengan Rasulullah SAW, wa yattabi' dan mengikuti ghayra sabilil mu'minin, jalan selain daripada jalan kaum muslimin, kaum mukminin. Bermaksud Nabi nak bagi tahu signal, ada satu kelompok yang mana kamu ikutlah kelompok itu. Kelompok yang benar. Datanglah perkataan ijma'. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku, fattabi'uh. Kan bila mana orang confuse, macam orang bincang, ahli sunnah wal jamaah. Mai perkataan ahli sunnah wal jamaah ni datang pada zaman Nabi dah. Tak ada hadis sebut perkataan ahli sunnah wal jamaah. Dia 300 tahun kemudian. Sebab apa 300 tahun kemudian? Sebab pada zaman Nabi, orang ikut Nabi lah. Ikut Nabi. Tiba-tiba mai sahabat pergi sana, sahabat pergi sini, agama Islam tersebar. Ada yang kata, aku agama Islam versi Ibnu Mas'ud. Aku versi Ibnu Umar. Tak apalah, masih lagi lingkungan yang betul. Akhirnya ulama kata, Islam yang mana betul? Islam yang dinamakan ahli sunnah, yang maksudnya orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab kalau tidak semua pakat cakap, aku ikut Quran juga, aku pun boleh tafsir Quran ikut suka aku. Tak boleh. Akhirnya kita faham, ada kelompok yang Nabi kata, aminu kama amanan nas. Kamu kena beriman seperti mana berimannya manusia itu. Apa dia? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku berada di jalannya. Maksudnya ada geng yang betul yang kita kena ikut. Dan ada yang salah. Mesti ada yang salah. Okey? Jadi ini kaedah. Tapi kalau lah ramai berbohong, kita nampak betul ada kesesatan kan. Adakah kita, macam mana kita tengok pula tahap ilmu kita? Yang sesat, betul ke dia sesat ataupun kita yang tersilap andaian? Okey, tabah cerita bab tu. Nak sebut tentang autentiknya. Alhamdulillah. Berautoritinya agama yang sampai pada kita. Alhamdulillah. Syukur kita dalam agama Islam.
Baik, Hafiz Ibn Hajar Asqalani, ini mazhab Syafi'i, orang alim, muhaddithin, muhaddith yang mutaakhirin, dia terkemudian tahun 800 Hijrah. Dia ni orang yang hebat, dia syarah Fathul Bari. Dia menyebut tidak ada disebut dalam hadis yang sahih yang boleh dibuat hujjah akan kelebihan bulan Rajab. Dia tengok hadis-hadis bulan Rajab yang sebut secara spesifik, kalau buat bulan Rajab begini, tidak ada. Ini pandangan Ibnu Hajar Asqalani. Dia bukan, kalau dia kata tak jumpa tu maksudnya dia ni mungkin dia tak jumpa lagi kot. Tak, dia imam besar. Imam besar. Bila dia cakap tak jumpa bermaksud memang tak ada kot. Macam itulah. Sebab dia imam besar. Kalau orang tanya saya, Ustaz Ashraf pernah dengar tak hadis ni? Kalau saya cakap tak pernah dengar, belum tentu tak ada. Sebab saya bukan hafal ratus ribu hadis. Saya kena cek dulu. Tapi kalau imam besar, aku tidak mengetahui hadis ini, bermaksud boleh jadi memang tidak ada. Jadi Imam Syaukani pun menyebut tentang perkara ini. Ibnu Rajab Ahmali pun menyebut tidak ada hadis sahih pada kelebihan berpuasa di bulan Rajab secara khusus. Saya sebut betul-betul secara khusus daripada Nabi. Tetapi tetapi ada hadis-hadis yang mana menunjukkan amalan Rajab itu adalah amalan yang baik dan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain berdasarkan hadis yang umum. Apa hadis umum? Hadis ini sahih, iaitu berkenaan Nabi pernah menyebut tentang daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam, sebaik-baik puasa ba'da Ramadan syahrul muharram. Sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan adalah puasa dalam bulan Al-Haram. Wa afdhalus salati ba'da al-fardhidah salatul lail. Sebaik-baik solat selepas solat fardu adalah solat malam. Okey, sebaik-baik solat selepas solat fardu solat malam. Tapi sebaik-baik puasa selepas daripada puasa Ramadan, puasa dalam bulan Al-Haram. Apa maksud Al-Haram? 4 bulan yang saya sebut tadi tu. Okey, jadi hadis ini sahih, menunjukkan tuan-tuan boleh amal dalam 4 bulan ni. Tak kiralah hari apa, hari pertama ke, hari Rejab ke, Isra' Mi'raj ke, tuan-tuan nak puasa Isra' Mi'raj, tidak ada dalil yang clear untuk kata tepat pada tarikh 27 Rejab. Dia masih lagi menjadi perdebatan. Tak ada tarikh yang kata clear dia betul 27 Rejab. Ada ulama sirah sejarah kata 27 Rejab, ada ulama kata boleh jadi bulan Ramadan, ada kata bulan Rabiul Awal. Jadi dalam bulan Rejab tuan-tuan nak amal berdasarkan keumuman hadis ini, silakan. Nak puasa sepenuhnya sepanjang bulan, ada hadis dhaif yang kata tak boleh, yang kuatnya terpulang. Asalkan tuan-tuan tak cakap yang ni adalah sunnah Nabi, kena puasa sepenuhnya dalam bulan Rejab. Kan ada orang puasa 3 bulan berturut-turut kan. Tuan-tuan tak boleh sebut dengan pasti, dengan jazam, ni bulan Rejab ni kena puasa semua baru dapat pahala. Tak. Tuan-tuan nak puasa semua kerana kelebihan puasa, silakan. Tetapi nak menyebut ini adalah sunnah Nabi, Nabi suruh, kata apa tu, Sulaiman Ashqar, dia menyebut tidak ada dalil yang khusus. Nak puasa, puasa, tak ada larangan, tak ada hadis kata larang puasa bulan Rejab. Tuan-tuan boleh beramal. Jadi saya nak duk tengok jam kat belakang tu, nampak jam belakang tu rupanya tak betul. 3.45 kan. Saya pun duk rasa macam awak lambat nak pergi ke 9. Rupanya 3.45, ingatkan 8.45. Okay. Jadi tuan-tuan, kita tengok. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan tak payah pening-pening kepala. Dia simple je. Banyak hadis yang menunjukkan ada dhaif, ada palsu, dan ada hadis yang sahih yang cerita tentang secara umumnya kelebihan bulan Rejab. Jadi tuan-tuan boleh beramal, jangan kita sabitkan dengan clear. Contohnya hadis berkenaan dengan solat Jumaat, solat malam Jumaat Jumaat pertama dalam bulan Rejab, seperti mana dalam hadis berkaitan dengan solat sunat raghaib. Ini masyhurlah dulu orang dah sebut, sebab dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali ada pernah menyebut tentang benda ni. Sebagai ulama, saya lebih cenderung ada ulama yang mengatakan, contohnya Imam Nawawi, dia tak setuju dengan hadis yang dipetik oleh Imam Ghazali ini. Kita tak rendahkan Imam Ghazali, tapi biasalah, dia karang banyak hadis, dia silap satu biasa. Kita satu hadis pun tak karang.
Dia karang banyak, dia silap satu, dia salah. Silap dua, dia salah. Jadi ada kesilapan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata solat sunat raghaib, iaitu solat malam Jumaat pertama dalam bulan Rajab, ada kelebihan khusus, dia kata tak ada. Kalau nak buat solat malam pada malam tersebut, silakan. Jangan kita kata yang ni dapat kelebihan begini. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan nak buat amalan Rajab, buat. Sebab itulah ada doa-doa yang ulama ajar. Antaranya doa yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita pun boleh baca. Sebab ada hadis mu'ja'asad fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah sampaikanlah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna syahra Ramadan, dan sampaikanlah kami, panjanglah usia kami dalam bulan Ramadan, wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Ini kita kena minta. Kita kena minta. Yang ni tambah sikitlah, aminlah sama-sama. Wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Subhanallah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, bantulah kami untuk puasa. Kita duk kata tak puasa lah bulan ni, kita tak pernah minta sekali pun dengan Allah. Betul. Kita tuan-tuan macam syurga lah, syurga. Duk cerita syurga macam-macam, tapi sekali pun tak pernah Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mahukan syurgamu. Ya, betul ada pandangan tentang pengajian tasawuf, orang yang buat amal tanpa mengharapkan ganjaran. Itu dah makam yang tinggi, tuan-tuan. Saya yang lemah iman, dan mungkin sebahagian kita lemah iman, salah tak minta, ya Allah aku nak syurgamu ya Allah? Salah tak? Tapi kita tak pernah minta sekali pun. Betul? Kan? Tak pernah minta. Jadi doa, a'inna 'ala siyam, ya Allah bagi aku rezeki, ya Allah mudahkanlah aku untuk berpuasa. Wal qiyam, mudahkanlah aku bangun malam untuk salat. Tuk susah bangun. Wa hifzil lisan, ya Allah bagilah aku boleh menjaga lidah aku. Lidah. Kita kadang-kadang tuan-tuan, bila time marah ni dia keluar. Time ceramah dia okey. Time marah ni dia keluar tu menyesal. Menyesal, kawan tu dah sakit hati dah. Kawan tu teringat sampai bila-bila. Tapi tak boleh pergi mana dah cakap. Bagi lidah aku ni lidah yang betul. Doa kepada Allah. Dalam ceramah pun kadang-kadang ceramah kita bergurau. Sebahagian orang mungkin anggap gurauan itu tak boleh. Oh, saya kesilap, saya minta maaf. Tapi kadang-kadang kita minta, ya Allah jadilah lisan aku ini tidak mengecilkan hati orang tanpa sebab. Nak cakap benda hak tak ada masalah, benda betul tak ada masalah, walaupun orang kecil hati sebab benda betul. Tapi tak mau benda itu menjadikan orang rasa terguris. Wa ghaddil basar, bagilah aku mudah untuk tunduk pandangan. Kita susah, tuan-tuan, susah nak dapat iman seperti mana sahabat Nabi yang tak sengaja sahaja melihat aurat wanita terus berpaling. Astagfirullah. Bukan senang. Ustaz pun kadang tak cakap contoh. Karena kita istighfar. Semua, saya pun istighfar, tuan-tuan pun istighfar, kita istighfar. Wa hifzil lisan, jaga lidah, wa ghaddil basar, tunduk pandangan, wala taj'al hazzana minhul ju' wal 'atash. Ya Allah, jangan jadikan puasa kami nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan hanya puasa dapat lapar dan dahaga, pahala entah ke mana. Keluar daripada bulan-bulan ni tak jadi apa-apa. Mainlah bulan Rajab, hang ceritalah bulan Rajab, hang ceritalah bulan Sya'ban, aku tak rasa apa pun. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang Allah bagi. Kadang-kadang kita menang, kadang kita kalah. Kadang iman kuat, kadang iman luntur. Jangan ingat setiap masa kita baik, tuan-tuan. Belum tentu kita hari ini baik, kita mati pun baik. Belum tentu. Jadi kita minta kepada Allah. Doa ni antara amalan-amalan. Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berpuasa dalam bulan haram, sebahagian kata sampai penuh. Ini sahabat Nabi radhiyallahu an. Sebab itu kita minta kalau boleh kita buat amal yang banyak dalam bulan haram ini, termasuklah bulan Rajab ni. Kita mai masjid, kita mai ikut sunnah, baca doa, masuk surau, masuk masjid, kita duduk ramai-ramai. Dan kita, tuan-tuan, ramai mengadu, ramai masjid mengadu.
Walaupun tak ada limit, orang tak ramai macam dulu. Betul tak? Betul tak? Kan? Ada sebahagian tempat tak ada limit pun, tapi orang tak ramai macam dulu. Kita bimbang dia jadi tabiat. Manusia ni dia boleh lekat. Sebab itu saya sebut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sehingga kamu sampai umur 40. Kenapa Quran sebut umur 40? Sebab apa Ibnu Abbas kata umur 40 kena tengok betul-betul. Umur 40 kena tengok betul-betul. Siapa yang jauh pada Allah umur 40 takut mati, macam itulah dia. Sebab melekat. Duk bangun subuh lambat takut sampai mati subuh lambat. Naudzubillah. Tak boleh tinggal buat maksiat, tak boleh tinggal. Saya tak boleh Ustaz, saya benda lain boleh. Yang takut melekat sampai mati. Kalau Imam Munawi bincang tentang hadis ma mata alaih, orang itu mati seperti mana dia hidup. Maksudnya dia akan mati dalam keadaan amal apa yang dia hidup. Sebab itu banyak dalam At-Tadhkirah Imam Qurtubi menyebut orang mati, dia cerita orang Quran mati dengan Quran, banyak cerita. Tok Bilal mati, dia sebut Tok Bilal di Mesir, dia cerita mati dalam keadaan minta izin daripada anak untuk laungkan azan. Dengar azan ni dah tak berapa puluh tahun jadi Tok Bilal, anak pun bagi, dia pun azan, hayya 'alas solah, dengan nazar ni, nampak nazar dah, hayya 'alal falah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah. Allah ambil nyawa. Orang surau mati dalam surau, ada. Allah bagi rezeki mati di Baqi', ada. Ini benda yang metafizik, benda yang kita tak boleh nak jangka. Mati ni boleh jangka, bukan boleh jangka. Imam Munawi kata kita akan mati macam mana kita hidup. Kalau jemaah tabligh dia buat apa, dia punya apa analogi, saya suka dengar. Dia kata kalau kita naik lori nenas, kan, lori nenas, bawa nenas tiap-tiap hari, tiba-tiba accident, tak disangka-sangka, yang keluar daripada lori itu adalah nenas. Tak keluar buah durian, tak jatuh buah durian, jatuh nenas lah, sebab tiap-tiap hari bawa nenas. Barang siapa yang hidupnya hari-hari membawa kalimah la ilaha illallah, mati terkejut dia akan keluar la ilaha illallah. Itu yang kita bimbang. Allah ambil dalam keadaan tidak disangka-sangka. Semoga Allah memberi rahmat, umur panjang, dapat sampai ke bulan Rajab, dan kita buat amalan yang terbaik. Kena ada jadual. Orang bijak ni dia kena ada jadual, kena ada plan. 1-2 soalan. Kalau tak ada, insyaAllah tak boleh panjang-panjang. Rajab nak masuk dah. Ada? Okey, good. Cukup dah tuan-tuan. 9 dah. 9 berapa minit? 91 minit. Cukup lah Jadi kita harap Allah bagi kesempatan. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Allah bagi umur panjang. Awalam nu'ammirkum. Tidakkah kamu memikirkan bila Allah panjangkan usia kamu? Sahabat-sahabat saya ramai 2-3 orang meninggal muda dalam musim Covid ni. So, kita terkesan tuan-tuan. Terkesan kita, Allah kan, dia jadi lain macam. Jadi muda-muda meninggal. Cameraman, ni baru cameraman muda lagi. Ada seorang tu muda meninggal. Dia peringatan, kafa bil mauti wa'idha. Dia peringatan buatkan kita rasa kan? Jadi kita kena ada plan lah. Bila Allah bagi panjang umur dalam surah Fatir, tidakkah kamu berfikir? Jadi kita harap Rajab ni kita dapat buat yang terbaik, insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tergeris hati mana-mana pihak, minta ampun, minta maaf. Semoga Allah mempertemukan kita lagi. Selamat menyambut bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.